Aina memanjat turun dari katil, menguak pintu bilik dan menjengolkan kepala. Suara ibu bapanya sayup-sayup kedengaran dari balik pintu bilik mereka. Masing-masing menempik dan menghambur kata-kata kesat. Malam masih awal dan pasangan suami isteri itu sudah mula dengan sesi bertikam lidah mereka seperti biasa. Budak perempuan itu bermuncung. Dia pasti papa dan mamanya akan terus bertengkar hingga lewat malam. Anak kecil itu menutup pintu. Dia membatalkan niat untuk tidur di atas tilam dan terus merangkak masuk ke bawah katil. Keadaan sangat sempit dan gelap, tetapi Aina sangat menyukakannya. Itulah satu-satunya tempat di dalam rumah neraka itu dia berasa selamat dan selesa. Lebih-lebih lagi dari ancaman papanya ketika orang tua itu sedang mabuk. Telinga Aina ditekuk dengan tangan dan dia menutup mata rapat-rapat, cuba untuk menghilangkan suara ibu bapanya. Aura hangat menyelubungi tubuh kecilnya. Perasaan gelisah pudar sedikit demi sedikit. Jari jemari hitam dan runcing membelai pipi Aina dari belakang. Anak kecil itu berpaling dan merangkul entiti tersebut. Anak kecil itu berpaling dan merangkul entiti tersebut yang terasa hangat dan penuh kasih sayang, seperti matahari hitam. Sosok hitam itu juga terasa lembut seperti bantal busuknya. Aina membenamkan muka ke dalam kegelapan yang menenangkan hatinya itu. Jangan nangis. Aina selamat kat sini. Suara wanita separuh berbisik menerpa ke telinga Aina. Macam mana kalau papa buat Aina lagi? Anak kecil itu berbisik. Saya tak boleh lindungi Aina kalau Aina tak bagi. Kedua mata entiti itu bulat dan kelabu seperti bulan mengambang penuh, berlatar belakangkan langit yang maha hitam, mengerling Aina dengan penuh tanda tanya. Ia hairan kenapa anak kecil itu masih mahu melindung bapanya yang berperangai seperti binatang. Jari jemarinya mengusap rambut anak kecil itu seraya bersenandung. Ketika pertama kali Papa Aina masuk ke dalam biliknya dalam keadaan mabuk, dia tak mampu berbuat apa-apa. Lelaki durjana itu tidak berhenti memujuk Aina dengan mengatakan, "Papa sayang Aina sangat-sangat," dengan nafas yang masam. Tubuh kecil kanak-kanak itu tidak mampu melawan apabila binatang tersebut memanjat ke atasnya. Aina tidak pernah rasa kesakitan yang sangat perit seperti itu sepanjang hidupnya yang singkat itu. Pada keesokan paginya, Mama Aina, orang yang paling dia percaya dalam dunia, Mama Aina, orang yang paling dia percayai dalam dunia ini, menterbalikkan tilam anak perempuannya menyembunyikan kesan darah. Dia hanya berpesan pada Aina supaya jangan beritahu sesiapa tentang kejadian tersebut. Mamanya memberi amaran mereka akan dipenjarakan jika Aina membuka mulut. Anak kecil itu sangat takut. Dia tak mahu ibu bapanya ditangkap. Beberapa malam seterusnya, Papa Aina mengulang perkara yang sama. Apabila budak itu menangis mengadu sakit, binatang itu hanya menjawab, "Aina sayang papa kan? Jangan nangis." Apabila Aina mengadu lagi pada mamanya, dia hanya diherdik dan disuruh untuk tutup mulut. Hati anak kecil itu remuk. Tiada siapa dalam dunia ini yang kasihan padanya lagi. Papanya sering menyakiti dia, manakala mamanya pula sibuk menghisap paip kaca di dalam bilik pada siang hari. Aina hanya mampu bersembunyi dari dunia di bawah katil dan menangis dengan semahu-mahunya. Hatinya terdesak untuk perlindungan. Jangan nangis, Aina. Pertama kali dia mendengar bisikan halus itu, Aina hampir menjerit. Tetapi apabila aura hangat menyelubungi tubuhnya, dia serta-merta hanyut dalam dunia gelap yang sangat indah dan penuh kasih sayang. Aina kembali tidur nyenyak sejak dia bertemu dengannya. Kekecohan di bilik ibu bapanya semakin kuat. Suara papanya berdentum-dentum, lebih menakutkan dari biasa. Kemudian kedengaran suara ibunya menempik
diikuti oleh bunyi sesuatu yang berat terhempas ke lantai. "Perempuan bodoh, hisap lagi dadah banyak-banyak sampai jadi bangang," papanya mengherdik. Aina mengesak apabila terdengar suara mamanya merayu. "Sakit bang, jangan pukul lagi." "Kau dengan anak kau sama je, tak guna." Suara mamanya berselang dengan bunyi berdebuk dan letupan kecil seperti mercun bawang. Aina tidak tahu yang tubuh mamanya sedang rakus ditumbuk dan diterajang. Kulit belakangnya pula menggelupas dilibas tali pinggang. Jangan takut sayang. Saya boleh selamatkan Aina, tetapi Aina kena bagi kebenaran. Aina menutup mata dan menggeleng kuat. Fikirannya bercelaru. Kemudian daun pintu bilik ibu bapanya ditendang. Papa Aina menyerbu masuk ke dalam bilik anak kecil itu dengan nafas yang termengah-mengah. Dia melingas mencari kelibat Aina. "Mana kau? Mana kau?" Dia menempik. Aina tersedu-sedu ketakutan. Lelaki yang sudah hilang akal itu menjenguk ke bawah katil dan menarik kaki anak perempuannya. Alkohol dan panas baran adalah kombinasi yang sangat bahaya. Hati orang tua itu sudah gelap, langsung tiada rasa peri kemanusiaan terhadap darah dagingnya sendiri. Aina dicampak ke atas katil. Dia menggelupur dan kedua kakinya ditendang-tendang. "Diamlah, jangan melawan. Anak dengan mak sama je degil." Binatang itu menampar pipi Aina sebelum menindih tubuh kecil yang tidak bermaya itu. "Aina, jangan nangis. Papa sayang Aina." "Jangan papa." Aina mengesak. "Aina sayang papa kan?" Entiti hitam itu tiba-tiba muncul di belakang papa Aina. Ia berdiri semakin tinggi di hujung katil. Kepalanya hampir mencecah siling. Kedua mata bulat bersinar mencerlong ke arah belakang binatang di atas tubuh Aina. "Tolong saya." Aina merayu. "Tak ada siapa boleh tolong Aina. Sekarang tinggal kita berdua saja dalam dunia ni. Papa sayang Aina sangat-sangat. Dah, diam je sayang." Papanya mengusap pipi Aina. Suasana dalam bilik tersebut tiba-tiba malam. Sepasang sayap hitam yang sangat lebar menjangkau ke seluruh ruang bilik, mengembang dari belakang entiti hitam tersebut. Salman. Ia mendesir, menyeru nama papa Aina. Salman menoleh. Jantungnya terasa seperti direnggut. Seluruh tubuh Salman kaku. Di bahagian tengah entiti tersebut bergelora dengan bunyi melecup yang sangat menjijikkan. Salman hanya mampu merenung dengan mulut yang terlopong. Apabila entiti tersebut membuka mulut yang sangat luas di dadanya, barisan gigi runcing berceracak sepanjang birai lubang luas itu. Cahaya merah bersinar jauh dari dalam lubang tersebut, seolah-olah terdapat ruang yang maha luas di dalamnya. Sayap-sayapnya berubah menjadi sesungut-sesungut panjang, melingkar leher dan tulang empat kerat mangsanya. Salman meringking nyaring seperti anjing yang tersepit. Dia tidak mampu bersuara apatah lagi menjerit. Dia terkencing ketakutan. Tubuh Salman direnggut kasar dan ditarik masuk ke dalam mulut yang terbuka luas itu. Matanya memandang tepat ke dalam cahaya merah. Keadaannya tidak ubah seperti seekor lalat yang terperangkap di sarang labah-labah. Suara beribu manusia menjerit kesakitan tiba-tiba menerpa ke dalam telinga Salman. Mindanya tiba-tiba dipenuhi imej manusia-manusia yang berbogel dibakar dalam lubang yang berapi. Binatang seperti kau tak layak untuk hidup. Salman akhirnya ditelan. Keadaan dalam bilik Aina kembali terang dan aman. Anak kecil itu bingkas dan terus memeluk penyelamatnya. Entiti hitam tersebut sudah bertukar rupa menjadi seperti ibu Aina. Aina dah selamat sekarang. Inspektor Karim menggeleng melihat keadaan dapur rumah mangsa bunuh yang tidak terurus itu. Pinggan mangkuk yang busuk dan berlendir bersusun di dalam sinki. Makanan basi dan berkulat masih dalam bungkusan plastik berada di atas meja. Ruang tamu rumah itu juga kucar-kacir. Pakaian kotor berselerakkan di atas sofa dan meja. Sampah sarap tidak disapu. Inspektor Karim menapak masuk ke dalam bilik tidur utama.
Mukanya menggerenyet melihat keadaan mayat mangsa. Muka wanita itu lebam dan membengkak seperti disengat beratus-ratus ekor lebah. Darah kering mengalir dari hidung, mulut dan matanya. Terdapat beberapa batang paip kaca dan bungkusan kecil berisi syabu di atas meja bersebelahan dengan katil. Dia menggiling sekali lagi. Konstebel Farah kelihatan sedang memujuk seorang kanak-kanak perempuan yang sedang duduk di birai katil. "Adik tahu tak ayah adik pergi mana?" Farah bertanya. Kanak-kanak itu hanya mengangkat bahu. Pandangannya tertumpu pada lantai. Konstebel Farah mendongak ke arah Inspektor Karim dan menggeleng. Orang tua itu mengeluh. Bukan mudah untuk mengesan suspek bunuh yang sudah melarikan diri. Suspek mungkin sudah berada di negeri lain atau menyeberang sempadan di utara. Dia mentelaah lukisan-lukisan di atas meja kanak-kanak tersebut. Sebuah lukisan yang berada di bawah sekali menarik perhatiannya. 3 orang lidi yang dilabel Mama, Papa dan Aina dikelilingi pokok-pokok bunga dan rama-rama. Apa yang mengusik rasa curiganya ialah garisan-garisan kasar hitam yang diconteng di atas papanya. Garisan contengan itu berbentuk lembaga hitam tinggi dan mempunyai 2 mata putih mencerlung tajam ke arahnya.